Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Berjumpa kita lagi untuk pembelajaran matematik tingkatan 4, bab 8 sukatan serakan data tak terkumpul, bahagian 2 bab 8, 8.2a dan 8.2b. 8.2 Sukatan serakan. Pelajar-pelajar boleh merujuk kepada buku teks muka surat 219. Dalam 8.2 kita akan mempelajari 8.2a iaitu bagaimanakah anda menentukan julat antara kuartil, varians dan juga sisian piawai sebagai sukatan untuk menghuraikan serakan bagi data tak terkumpul. Kita akan menentukan melalui set data dan juga melalui jadual kekerapan. Seterusnya kita akan mempelajari 8.2b iaitu apakah kelebihan dan kekurangan pelbagai sukatan serakan. 8.2a iaitu menentukan julat. Pelajar-pelajar boleh merujuk kepada buku teks muka surat 219. Julat ialah sama dengan nilai cerapan terbesar tolak dengan nilai cerapan terkecil. Kita akan menentukan julat melalui set data dan juga melalui jadual kekerapan. Kita lihat kepada contoh yang pertama. Diberi set data dan tentukan julat bagi set data ini. Penyelesaian di sini kita akan mencari nilai cerapan terbesar dan juga nilai cerapan terkecil. Nilai cerapan terbesar di sini iaitu 40 dan nilai cerapan terkecil iaitu 14. Maka julat ialah nilai cerapan terbesar tolak dengan nilai cerapan terkecil itu 40 tolak dengan 14, kita akan dapat 26. Kita lihat contoh seterusnya. Bagaimanakah anda menentukan julat daripada jadual kekerapan? Kita lihat kepada contoh dan jadual kekerapan yang diberi. Jadual menunjukkan skor bagi sekumpulan murid dalam kuis kimia. Tentukan julat bagi data di atas. Kita lihat kepada penyelesaian. Di sini kita akan mencari cerapan terbesar. Cerapan terbesar kita akan lihat kepada skor. Di sini kita lihat cerapan terbesar iaitu 8 dan cerapan terkecil iaitu 2. Kita lihat daripada melalui skor ya. Dan seterusnya kita akan dapat julat kita 8 tolak dengan 2, kita akan dapat nilai 6. Yang kedua iaitu bagaimanakah anda menentukan julat antara kuartil bagi suatu set data tak terkumpul. Pelajar-pelajar boleh merujuk kepada buku teks muka surat 220. Di sini kita akan mencari nilai median kuartil pertama dan juga kuartil yang ketiga. Yang pertama, kita perlu susun data mengikut tertib menaik. Yang kedua, kita akan tentukan median bagi data tersebut. Yang ketiga, iaitu kita bahagikan set data kepada dua bahagian, iaitu bahagian data sebelum median dan bahagian data selepas median. Yang keempat, Q1 iaitu kuartil pertama berada di kedudukan tengah-tengah bahagian data sebelum median ataupun kuartil pertama ini adalah 1/4 bahagian. Yang kelima, kuartil ketiga ialah data yang berada di kedudukan tengah-tengah bahagian data selepas median ataupun 3/4 daripada susunan data. Dan seterusnya yang keenam, jika bilangan data ganjil median kuartil pertama dan kuartil ketiga, kita akan dapat terus daripada susunan data. Yang ketujuh, jika bilangan data itu adalah genap, nilai median kuartil pertama dan juga kuartil ketiga kita perolehi daripada mencari nilai purata iaitu tambah dan bahagikan dengan 2. Yang ke-8, kita akan cari julat antara kuartil iaitu kuartil yang ketiga akan tolak dengan kuartil yang pertama. Jadi macam mana kita nak menentukan median? Kita lihat di sini. Cikgu bagikan kepada 4 bahagian. Median ialah cerapan yang berada di tengah apabila data disusun dalam keadaan tertib menaik atau menurun. Ini adalah kedudukan median.
Dan seterusnya kita lihat kuartil pertama. Data yang berada di kedudukan tengah-tengah bahagian data sebelum median. Okey, di sini adalah kuartil pertama. Dan kuartil ketiga ialah data berada di kedudukan tengah-tengah bahagian data selepas median. Okey, di sini adalah kuartil ketiga. Kita lihat kepada contoh. Okey, tentukan jumlah antara kuartil bagi setiap data berikut. Okey, untuk set data, kita lihat set data yang diberi adalah dalam keadaan susunan menaik. Jadi kita tidak perlu menyusun data tersebut kerana telah diberi susunan yang menaik. Kita lihat kepada penyelesaian. Okey, kita akan cari median kuartil pertama dan juga kuartil ketiga. Untuk mencari nilai-nilai tersebut, kita boleh guna konsep penandaan. Okey, kita akan tanda bermula di hadapan dan kita akan tanda di belakang dan kita akan ulang proses yang sama. Okey, di hadapan dan belakang sehingga kita akan memperolehi satu nilai. Okey, di sini kita lihat kita akan dapat nilai di tengah, itu nilai 13 merupakan median. Seterusnya kita akan mencari kuartil pertama dan ketiga. Okay, untuk mencari kuartil pertama, kita akan lakukan proses yang sama. Kita akan potong di hadapan dan juga di belakang sehingga dapat nilai, iaitu kita akan dapat nilai 6. Dan seterusnya kita akan cari kuartil ketiga menggunakan konsep yang sama, potong di bahagian hadapan dan juga belakang. Okay, sehinggalah kita akan dapat nilai, iaitu nilai 20. Okay, jadi jumlah antara kuartil, iaitu kuartil yang ketiga tolak dengan kuartil yang pertama. 20 tolak dengan 6, kita dapat nilai 14. Seterusnya kita lihat pada contoh yang kedua, iaitu B. Kita lihat kepada data dan kita lihat susunannya adalah disusun dalam keadaan menaik. Dan terus membuat penyelesaian menggunakan konsep yang sama. Okay, kita akan lihat di tengah itu median, nilai 19. Dan kuartil pertama, kuartil ketiga berada pada data yang dalam keadaan genap. Okay, apabila dalam keadaan genap, kita perlu mencari purata. Jadi kita akan lakukan proses kuartil yang ketiga di hadapan dan kuartil yang pertama di belakang. Okay, untuk mencari purata, kita akan tambah nilai dan juga bahagikan dengan 2. 20 tambah dengan 21 bahagikan dengan 2. Kita akan dapat di sini nilai 20.5. Seterusnya kita lihat untuk kuartil pertama, 14 tambah dengan 14 bagi dengan 2. Okay, kita akan dapat nilai 14. Jadi 20.5 tolak dengan 14, kita dapat nilai 6.5 untuk julat antara kuartil. Seterusnya kita lihat kepada contoh pada muka surat 221, iaitu tentukan julat antara kuartil bagi jadual kekerapan berikut. Jadual kekerapan melibatkan skor dan juga bilangan murid. Kita lihat kepada penyelesaian. Okay, di sini kita perlu mencari kekerapan longgokan. Okay, apa dia kekerapan longgokan? Iaitu kekerapan longgokan merupakan bagi suatu data ditentukan dengan menambah kekerapannya dan semua kekerapan data sebelumnya. Kita lihat pada data yang diberi pada jadual kekerapan, kita lihat skor 2, bilangan murid adalah 3. Dan untuk mencari kekerapan longgokan, kita akan letakkan bilangan pelajar. Okay. Bilangan pelajar, kekerapan yang longgokan yang pertama iaitu 3. Okay, kita akan tambah dengan bilangan yang kedua, iaitu bilangan murid 5. 3 tambah dengan 5, kita akan dapat 8. Dan seterusnya kita akan tambah lagi dengan data seterusnya. Jumlah 8 akan ditambah dengan 6, dapat 14. Dan ditambah lagi dengan 8, dapat 22. Ditambah lagi dengan bilangan murid seterusnya, iaitu 12, dapat 34. Ditambah lagi dengan 7, dapat 41. Dan ditambah lagi 3, dapat 44. Jadi bilangan murid keseluruhan adalah 44.
Okey, di sini kita akan mencari cerapan. Kita lihat kekalapan longgakan yang pertama itu 3. Jadi cerapan kita di sini bermula dengan cerapan yang pertama, berakhir dengan cerapan yang ketiga. Dan apabila nilai 8, jadi kita akan mulakan di sini iaitu cerapan yang keempat dan berakhir pada nilai 8 kerana cerapan yang terakhir adalah 8. Dan seterusnya kita akan mulakan di sini selepas 8 jadi cerapan ke-9 dan berakhir dengan data 14, cerapan yang ke-14. Okey, seterusnya kita akan mulakan dengan cerapan ke-15 dan berakhir dengan, lihat di sini 22 dan berakhir dengan cerapan yang ke-22. Selepas 22, 23 sehingga nilai di sini adalah 34, cerapan yang ke-34 dan bermula dengan cerapan ke-35 berakhir dengan cerapan ke-41, bermula dengan cerapan 42 dan berakhir dengan cerapan ke-44. Jadi di sini sama konsep, kita akan mencari kuarti pertama dan juga kuarti ketiga. Jadi kita lihat macam mana nak mencari kuarti pertama. Kuarti pertama ialah cerapan yang kuarti pertama merupakan 1/4 bahagian 1/4 darab dengan jumlah kekerapan longgakan keseluruhan iaitu 44. Okey, kita akan dapat cerapan yang ke-sebelah. Okey, cerapan ke-sebelah kita akan lihat berada pada di kawasan cerapan 9 hingga 14. Okey, di kawasan ini jadi kita akan dapatkan nilai skor dia iaitu cerapan ke-sebelah. Kita akan dapat nilai skor dia itu 4. Okey, jadi seterusnya kita mencari kuarti yang ketiga. Okey, kuarti yang ketiga adalah 3/4 bahagian. 3/4 akan darab dengan jumlah kekerapan longgakan yang sama iaitu 44 dan kita akan dapat cerapan yang ke-33. Cerapan yang ke-33 berada pada bahagian 23 hingga 34. Okey, di sini. Okey, kita akan lihat kepada skor. Maka skornya berada pada nilai 6 iaitu cerapan yang ke-33 di sini. Okey, jadi kuarti ketiga iaitu bernilai 6 merujuk pada skor. Dan julat di antara kuarti, kita akan dapat kuarti yang ketiga tolak kuarti yang pertama. Kuarti ketiga itu nilai kita adalah 6. Okey. Dan tolak dengan kuarti yang pertama iaitu nilai 4, kita akan dapat nilai 2. Yang ketiga itu mencari varian dan juga yang keempat mencari sisihan piawai. Okey, pelajar-pelajar boleh merujuk kepada buku teks muka surat 221. Okey, apa dia varian dan juga apa dia sisihan piawai. Variance iaitu purata kuasa 2 bagi beza data dengan min. Sisihan piawai ialah punca kuasa 2 varian dan mengukur serakan data pada min. Okey, yang diukur dengan unit yang sama dengan data. Okey, kita lihat kepada rumus variance dan rumus kepada sisihan piawai. Okey, varian di sini kita lihat jumlah data, beza data dengan min. Okey, di sini adalah min. Kuasa 2 bahagikan dengan bilangan data ataupun kita boleh guna rumus yang kedua. Varian sama dengan jumlah data kuasa 2 bahagikan dengan bilangan data tolak dengan min kuasa 2. Okay, sisihan piawai adalah punca kuasa. Untuk rumus yang pertama kita hanya letakkan punca kuasa dan rumus yang kedua pun kita hanya letakkan punca kuasa sahaja. Okay, di sini kita lihat lagi. Okay, simbol bagi variance adalah kuasa 2 dan sisihan piawai itu di bawah ini. Dan seterusnya kita lihat. Okay, untuk mencari min, okay, min adalah purata. Jadi kita akan jumlahkan semua data dan bahagikan dengan jumlah itu hasil tambahlah. Bukan bahagikan dengan bilangan data. Okay, lihat di sini contoh. Okay, tentukan variance bagi set data 2, 4, 5, 5 dan juga 6. Okay, kita lihat kepada penyelesaian.
Okey, variance kita guna rumus yang pertama. Jumlah beza data dengan min. Okey, kuasa 2 bahagikan dengan bilangan data. Okey, kita akan cari min. Min iaitu purata. Purata kita akan tambah setiap data. Okey, tambah 2, tambah 4, tambah 5, tambah 5 dan tambah 6. Bahagikan dengan bilangan data. Bilangan data di sini ada 5, bahagikan dengan 5. Kita akan dapat purata iaitu 4.4. Jadi, seterusnya kita dapat cari variance. Okey, kita guna beza data dengan min. Iaitu data yang pertama 2. 2 tolak dengan 4.4. Okey. Lepas tu kita kuasa 2 kan. Dan diikuti dengan data yang kedua. Keadaan yang sama. 4 tolak dengan 4.4. Kuasa 2. Dan seterusnya. Nombor 5 tolak dengan 4.4 kuasa 2. Dan diikuti dengan nilai 5 yang ke 4 dan juga nilai yang terakhir itu 6. Dan kita bahagikan dengan jumlah bilangan data kita iaitu ada 5. Okey, kita akan dapat 1.84 untuk varian. Dan kita boleh guna kaedah alternatif yang kedua iaitu rumus yang kedua. Kita boleh gunakan nilai data kuasa 2. Data kita data pertama. Contohnya 2 kuasa 2 tambah okey 4 kuasa 2. Okey. Dan setiap data ni perlu dikuasa 2 kan sehinggalah berakhir dengan nilai 6. Bahagikan dengan n adalah bilangan jumlah data di sini iaitu ada 5 data bahagi dengan 5. Tolak dengan min iaitu yang dicari itu 4.4 kuasa 2. Okay, apabila kita guna kalkulator dan kita akan dapat nilainya adalah 1.84 untuk variance. Contoh seterusnya, pelajar-pelajar boleh lihat kepada muka surat 222 iaitu yang keempat kita akan mempelajari sisihan piawai. Kita tentukan sisihan piawai bagi set data tersebut. Jadi penyelesaiannya kita akan menggunakan rumus bagi sisihan piawai iaitu punca kuasa bagi jumlah data kuasa 2 bahagikan dengan bilangan data iaitu n dan tolak dengan min kuasa 2. Kita lihat kepada penyelesaian. Di sini kita akan mencari min. Min iaitu adalah purata bagi data. Kita akan tambah semua data dan bahagikan dengan bilangan data. Di sini kita akan lihat ada 10 data. Jadi kita akan mulakan dengan 5 tambah dengan 7 dan tambah dengan 8 dan berakhir dengan tambah dengan 20 dan kita bahagikan dengan jumlah bilangan data di sini ada 10 data. Jadi bilangan data ada 10 dan kita akan dapat 11.8. Okay, untuk mencari variance kita akan guna dua rumus. Okey. Jadi kita boleh guna rumus data kuasa 2 bahagikan dengan jumlah data iaitu n tolak dengan min kuasa 2. Jadi data kita bermula dengan nombor 5. Jadi kita akan cari 5 kuasa 2 tambah dengan seterusnya 7 kuasa 2. Okey, dan berakhir dengan 20 kuasa 2. Bahagikan dengan bilangan data iaitu nombor ada 10. Tolak dengan min 11.8 kuasa 2. Kita akan dapat nilai 21.56. Jadi sisihan piawai kita adalah punca kuasa 2 bagi variance. Jadi kita akan dapatkan sisihan piawai. Kita letakkan punca bagi 21.56 dan kita akan dapat 4.643. Okey, di sini adalah sisihan piawai iaitu punca kuasa 2 bagi variance. Kita lihat kepada contoh seterusnya, kita akan mencari variance dan juga sisihan piawai melalui jadual kekerapan. Okey, kita lihat di sini kita menggunakan rumus yang pertama iaitu jumlah beza data dengan min kuasa 2
bahagikan dengan bilangan data. Okey, di sini kita lihat kepada penyelesaian. Kita akan cari min. Min iaitu bilangan murid akan darab dengan bilangan buku. 3 darab dengan kosong dan tambah dengan data yang kedua iaitu 5 darab dengan 1. Tambah dengan 8 darab dengan 2. Okey. Dan sehinggalah berakhir dengan 2 darab dengan 4. Bahagikan semua dengan bilangan pelajar iaitu 3 tambah 5 tambah 8 tambah 2 dan juga tambah 2. Okay, kita lihat di bawah ini. Dan kita akan dapat di atas iaitu 35. Bahagikan dengan 20 bilangan murid. Kita akan dapat min adalah 1.75. Setelah dapat min, kita akan cari varian. Okay, kita akan guna rumus varian jumlah beza data dengan min kuasa 2 bahagikan dengan bilangan data. Jadi di sini kita akan ambil bilangan murid iaitu 3 data pertama darab dengan beza data dengan min kuasa 2. Kosong tolak min kita 1.75 kuasa 2 dan seterusnya data yang kedua tambah dengan 5 darab dengan ini data yang kedua 1 tolak dengan min 1 tolak dengan 1.75 kuasa 2 dan kita ulang sehinggalah data yang terakhir iaitu 2 dan darab dengan 4 tolak dengan min 1.75 kuasa 2 bahagikan dengan 20 kita akan dapat 1.2875. Kita boleh guna rumus yang kedua. Okey. Jadi rumus jumlah data kuasa 2 bahagikan dengan bilangan data tolak dengan min kuasa 2. Kita lihat di sini. Okey. Dan kita akan ambil data kita iaitu bilangan murid 3. Okey, darab dengan bilangan buku kosong kuasa 2 tambah. Okey, lihat data yang kedua 5. Okey, darab dengan 1 kuasa 2 dan sehinggalah berakhir dengan data terakhir itu 24 2. Okey, darab dengan 4 kuasa 2. Okey, bahagikan dengan jumlah data. Okey, iaitu hasil tambah bilangan murid adalah 20 tolak dengan min iaitu 1.75 kuasa 2. Okey, kita akan dapat 1.2875. Okey, setelah mendapat varian kita akan mencari sisihan piawai. Sisihan piawai merupakan punca kuasa bagi varian. Jadi kita hanya tekankan kalkulator punca kuasa bagi 1.2875 dapat 1.1347. 8.2b. Apakah kelebihan dan kekurangan pelbagai sukatan serakan? Pelajar-pelajar boleh merujuk kepada buku teks muka surat 224. Di sini kita akan lihat kepada julat antarkuartil dan juga kita lihat kepada sisihan piawai. Okay, sukatan serakan mengukur taburan suatu set data. Julat ialah sukatan serakan yang paling mudah dihitung. Namun, julat tidak dapat memberi satu gambaran yang baik tentang cara data ditaburkan. Bagi kes yang wujudnya pencilan atau nilai ekstrim, julat antarkuartil adalah suatu sukatan yang lebih sesuai untuk menunjukkan taburan data berkenaan. Sisihan piawai pula biasanya digunakan untuk membanding dua set data. Secara umumnya, sisihan piawai yang kecil menunjukkan data adalah terserak berhampiran dengan min, manakala sisihan piawai yang besar menunjukkan data adalah terserak jauh daripada min. Okay, kita lihat kepada contoh. Okay, kepada data yang diberi, hitungkan julat dan juga julat antarkuartil bagi data yang diberi
dan tentukan sukatan serakan yang lebih sesuai digunakan untuk mengukur taburan set data di atas. Okey. Di sini kita lihat kepada julat. Untuk mencari julat, nilai yang terbesar iaitu 40 tolak dengan nilai yang terkecil iaitu 10, kita akan dapat 30. Okey, kita cuba cari julat antara kuarti. Kita cari kuarti yang ketiga tolak dengan kuarti yang pertama melalui data menggunakan kaedah yang kita pelajari iaitu mencari kuarti yang ketiga. Di sini kita dapat 21 tolak dengan kuarti yang pertama. Okey, kita akan dapat 11. Kita akan dapat di sini adalah 10. Bila kita lihat di sini, kita lihat julat antara kuarti lebih sesuai digunakan untuk sukatan serakan kerana wujudnya pencilan 40. Okey, kita lihat kepada contoh seterusnya. Lihat kepada jadual menunjukkan pencapaian 2 orang murid dalam 5 ujian fizik, Aiman dan John. Jadi ujian pertama Aiman dapat 40, John dapat 80. Ujian kedua Aiman mendapat 70, John mendapat 65. Okey, dan sehingga kita lihat kepada ujian yang ketiga iaitu Aiman 90, John 73. Ujian yang keempat Aiman 85, John 58. Ujian yang kelima Aiman 65 dan John 73. Jadi salah seorang murid akan dipilih untuk mewakili sekolah dalam suatu pertandingan kuis fizik. Tentukan siapa yang layak dipilih dan berikan justifikasi anda. Okey, di sini kita lihat penyelesaian. Okey, kita akan cari sisihan piawai. Kita lihat kepada Aiman. Kita cari dulu min menggunakan kaedah yang kita pelajari. Di sini kita dapat min untuk Aiman 69.8. Okey, kita cari sisihan piawai. Untuk Aiman dapat 17.67. Kita lihat kepada John. Okey, untuk markah min bagi John adalah 69.8, itu sama dengan Aiman. Kita lihat kepada sisihan piawai dapat 7.574. Okey, di sini kita lihat kepada sisihan piawai Aiman dan juga John. John dipilih untuk menyertai kuis fizik kerana sisihan piawai bagi John adalah lebih rendah kerana pencapaian John adalah konsisten. Jadi untuk sisihan piawai yang rendah, yang kecil menunjukkan data terserak berhampiran. Jadi John akan dipilih untuk menyertai kuis fizik.